Dan insya-Allah perkongsian pada tengah hari ini di bawah tajuk Kembalikan Saya ke Dunia. Kembalikan saya ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan ia pun berkata, ya laitani, alangkah baiknya, alangkah indahnya, qaddamtu, kalaulah dulu aku persiapkan amalan kebaikan, aku persiapkan perkara yang bermanfaat lihayati, di dalam kehidupan ini. Ini antara ayat berkaitan tentang ayat penyesalan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan ayat tadi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, Allah rakamkan pada surah ke-89, iaitu suratul Fajr, pada juzuk yang ke-30, pada ayat ke-24, pada muka surat 594. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah datangkan banyak ayat berkaitan tentang penyesalan. Apabila berkaitan tentang mereka yang sudah menjadi ahli kubur, mereka menyesal ketika riwayat hidup mereka, mereka tak bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ada menceritakan tentang satu kisah berkaitan tentang isteri kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Di saat isterinya menerima kematian suaminya Al-Hasan, isterinya bersumpah untuk menangisi akan kematian suaminya sepanjang tahun. Lalu dia mengajak anak-anaknya untuk membina kemah di sisi kubur suaminya Al-Hasan. Dan perkara ini bercanggah dengan syariat Islam. Dia menangisi sebab dia tak dapat nak terima kematian suaminya. Dan selang setahun, lepas dah menangisi sepanjang tahun, dia pun balik. Lalu orang bertanya, apakah yang dia dapat sepanjang tahun dia menangisi di sisi kubur suaminya? Mereka menyatakan tidak apa-apa, melainkan hanya putus asa sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam kubur satu alam yang terpisah dengan dunia. Dan orang yang berada dalam kubur mana mungkin nak bangun semula. Hatta sekalipun mereka bangun sekejap untuk cium anak ke isteri ke, takkan bangun. Apatah lagi ahli kubur nak bangun sekejap untuk bertegur sapa, tanya isteri sihat ke, dah makan ke belum. Tak. Perpisahan di alam kubur bukan perpisahan jarak jauh. Mungkin sekarang kita mengalami perpisahan tersebut. Ada kalangan mereka yang dah 2 tahun tak pulang ke kampung, tak bertemu ibu dan ayah, tapi sering berhubungan. Sama ada dengan telefon, video call dan sebagainya. Lepas saja boleh rentas negeri, kita pun bertemu ibu dan ayah. Alhamdulillah, itu perpisahan jarak jauh. Tetapi perpisahan dunia dengan alam kubur, perpisahan yang hakikatnya amat menyedihkan. Kerinduan yang timbul pun sebenarnya kerinduan yang kita terpaksa tahan, dan keadaan kita menyesakkan dada kita. Apa yang boleh kita buat? Hanya memanjatkan doa dan harapan agar suatu masa nanti kita bertemu dengan mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Asbab tu kebahagiaan di syurga, kebahagiaan yang hakiki, Allah cuma rakamkan satu sahaja kalimah yang bermaksud kebahagiaan. Allah letakkan dalam surah Hud, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha.
kata Allah. Su'idu. Adapun mereka yang berbahagia adalah mereka yang fafil jannah, yang dapat masuk syurga, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Sebab itu tuan-tuan, abang-abang, datuk-datuk yang dikasihi sekalian, kembali ni kita ke dunia dalam keadaan kita sedar bahawa dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini hanya tipu daya sahaja. Balikkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup berhak untuk menentukan bagaimana keadaan kubur kita. Kita desain siap-siap. Kita nak kubur kita nanti menjadi taman syurga ataupun kawah neraka. Bergantung kepada kita. Sebab tu Khalifah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu setiap kali mengiringi jenazah ke kubur, sampai saja di kubur, lepas siap ke bumi, Khalifah Uthman akan jatuh pingsan. Dan para sahabat terpaksa mengusung Khalifah Uthman sampai ke rumah, umpama mengusung jenazah. Sampai di rumah, sahabat akan tanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan setiap kali kalau engkau mengiring jenazah, engkau akan jatuh pingsan? Apa jawapan Uthman? Aku teringat akan pesanan baginda Nabi SAW yang menyatakan bahawa sebenarnya alam kubur merupakan persinggahan yang pertama di alam akhirat. Allahu Akbar. Sebab itu saya mengajak kepada semua para jemaah muslimin, ibu-ibu yang berada di rumah sekalian mendengar kuliah ini, tazkirah ini, untuk kita setting sungguh-sungguh kehidupan kita. Kita nakkan kehidupan kita yang bermanfaat. Kita nakkan nanti di akhirat kita bertemu dengan baginda Nabi SAW, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak untuk susun alam kubur kita bagaimana dia berlaku. Bukan sahaja ayat berkaitan tentang penyesalan, dah. Dalam Al-Quran juga Allah mendatangkan ayat berkaitan tentang mereka yang dah dijanjikan syurga sekalipun, mereka nak kembali ke dunia untuk mati kali yang kedua. Sebab seronoknya. Siapa tuan-tuan? Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Haram radhiyallahu anhu. Mungkin kita jarang dengar nama ini, tetapi nama anaknya bila saya sebut pasti tuan-tuan kenal ataupun pernah dengar nama dia. Siapa nama anaknya? Jabir. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau kata kita baca kitab hadis, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Cerita ini tentang ayah dia. Ketika baginda Nabi SAW mengumpulkan tentera-tentera Islam untuk pergi ke perang Uhud, Jabir ketika itu masih remaja, masih kanak-kanak lagi, tetapi bercakap kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pun nak ikut sama, nak pergi berjuang. Ayah dia ada kat tepi, dia kata, tak Jabir, kau jangan ikut. Jabir, engkau seorang-seorangnya anak lelaki yang ayah ada, dan engkau berhak untuk menjaga saudara mara perempuan kamu, kakak-kakak kamu bila ayah tak ada nanti, kata ayah kepada Jabir, Abdullah bin Amru bin Haram tadi. Lalu Jabir pun akur, dan dia biarkan ayah dia pergi ikut baginda Nabi SAW pergi berjuang dalam medan Uhud. Selang beberapa ketika, Nabi dan tentera Islam balik, dan Jabir dah standby, dah nak menunggu untuk menyambut kepulangan ayahandanya yang tercinta. Bila mana nampak Nabi balik dan sahabat balik, dipandang keliling, pandang tengok tentera semua, ayah dia tak nampak. Dia pun tanya, ya Rasulullah, aina abi? Mana ayahku? Ya Rasulullah, mana ayahku? Tanya pada sahabat, wahai pakcik, mana ayahku? Sahabat-sahabat memandang antara satu sama lain.
Mereka dalam keadaan sedih, tak sampai hati nak menyatakan apa yang berlaku kepada ayah kepada Jabir. Lalu Nabi maklumkan, wahai Jabir, ayah kamu dah syahid dah. Ayah kamu dah syahid di medan perang, di medan Uhud. Jabir pun tunduk, sugul, dia terima. Tapi ya Rasulullah, di mana jenazah ayahku? Pakcik, mana jenazah ayahku? Sekali lagi sahabat-sahabat memandang satu sama lain. Mereka tak sampai hati. Sebab apa? Abdullah bin Amr bin Haram, mukanya teruk habis, tak kenal rupa lagi dah. Tangannya habis terpotong semua. Kalau kita lah tuan-tuan, menerima kematian anak, kita sedih. Kita menerima kematian ibu dan ayah, kita sedih. Memang kita sedih. Tetapi kalau kita menerima kematian orang yang kita sayang mati tetapi digilis lori, agak-agak macam mana? Lagi sedih tuan-tuan. Dengan tangan tercampak dekat sana, kaki tercampak dekat sana, Allahu Akbar, tak mampu nak tengok. Itu yang berlaku kepada Abdullah bin Amr bin Haram. Mukanya habis hancur ketika perang Uhud, tangan terputus dan sebagainya. Para sahabat kumpulkan anggotanya, masukkan dalam beg plastik. Kisah ini yang Tan Sri P. Ramlee buat dalam cerita Abu Hasan Pencuri itu. Bagaimana abangnya dipotong-potong, lepas tu minta pula apek apa, tolong masuk jahit kasut tu untuk jahit dan sebagainya. Itu yang berlaku. Jabir tanya, mana jenazah ayahku? Mana pakcik jenazah ayah? Mereka tak sampai hati nak bagi tahu. Dia kata, ayah kamu dah hancur dah. Tak, aku nak tengok juga, kata Jabir. Lepas dah didesak-desak, sahabat pun mengalah dan dibiarkan saja. Di saat Jabir buka kain, buka karung, tengok ayah dia, Jabir menitiskan air mata mencurah-curah. Allahu Akbar. Tatkala itu Nabi datang ke belakang Jabir dan tepuk. Wahai Jabir, adakah engkau suka ayah kamu syahid ketika ini? Jabir diam dan Jabir senyum. Nabi tanya lagi, wahai Jabir, adakah kamu nak tahu apa yang berlaku di antara ayah kamu ketika ini? Ayah kamu ketika ini sedang bersembang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersembang di mana? Di dalam syurga. Jabir pun tanya, nak bagi tahu, ya Rasulullah, ya aku nak tahu apa yang ayah sembangkan. Lalu Nabi pun bercerita, wahai Jabir, ketika ini Allah Subhanahu wa taala pernah bersembang dengan ayah kamu. Wahai Abdullah bin Amr bin Haram, apakah lagi yang kamu nak ketika ini? Kamu telah syahid dan terbentang depan mata kamu syurga. Masuklah, kata Allah, dan kau boleh minta apa yang kau nak minta, kata Allah kepada Jabir. Kalau kita lah tuan-tuan, dah dihidangkan dengan syurga, agak-agak kita nampak benda lain tak? Tak ada lah tuan-tuan, kita terus sajalah. Ya. Kita cakap, dah syurga dah, ya Allah cukup dah ni aku inginkan, ya Allah cukup lah, tak masalah dah. Tapi apa yang diminta oleh Jabir, oleh Abdullah bin Amr ni, dia minta apa? Ya Allah, boleh tak aku nak mati sekali lagi? Aku nak balik ke dunia dan aku nak mati sekali lagi dalam keadaan syahid, kata Abdullah bin Amr. Kata Allah, tak boleh, ketetapan kami tetap keketapan. Kamu dah mati dah. Kehidupan dunia hanya sekali aja, kata Allah. Walaupun kamu buat kebaikan, kamu dah dijaminkan dengan syurga, kamu nak mati sekali lagi hidup dunia, tak boleh dah, kata Allah. Abdullah pun sugul, dia kata, wahai Allah, kalau macam itu, wahai Allah, sampaikan maklumat aku ini kepada seluruh umat. Artinya aku tak mati pun sekarang, aku hidup di sisimu, wahai Allah, dan aku mendapat rezeki di sisimu. Allah pun menerima pelawaan tersebut. Allah turunkan ayat Quran, tuan-tuan. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kamu sangka, jangan kamu merasakan bahawa orang yang mati syahid itu mati. Bal ahyaun, kata Allah. Bahkan mereka itu hidup di mana? Di sisi Allah.
wahum yurzakun, dan mereka mendapat rezeki. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat orang kadang-kadang yang mati syahid ni tuan-tuan, walaupun keadaan mengerikan, tapi mereka hidup sebenarnya tuan-tuan. Hidup di sisi Allah SWT boleh direzekikan kepada mereka. Sebab itu peluang hidup di dunia ini manfaatkan sebaik mungkin. Memang kita dibenarkan untuk mencari, mengumpul harta di dunia ini, tapi jangan sampai melalaikan kita untuk urusan akhirat. Kita merasakan bahawa apa yang kita miliki itu menenteramkan jiwa kita. Tak. Allah yang menenangkan jiwa kita. Kita merasakan bahawa katil kita yang empuk dekat rumah kita tidur nyenyak, selesakan kita. Bukan. Allah yang selesakan tidur kita untuk kita bangkit beribadat kepada Allah. Kita merasakan bahawa masakan isteri kita sedap, yang menyebabkan kita kenyang. Tak. Allah yang meletakkan kesedapan dalam masakan tersebut, lidah kita, untuk kita ingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kembalikan kita ke dunia ini dalam keadaan kita sedar. Dunia tempat untuk kita mengumpulkan pahala. Dunia tempat untuk kita buat amal soleh. Dalam surah Mu'minun, dalam suratul Mu'minun, pada ayat ke-99, Allah merakamkan lagi penyesalan yang berlaku pada manusia. Hatta idza jaa ahadahum minal maut, kata Allah, sehingga sampai satu masa nanti, sampai waktu kematian, ahadakumul maut, kata Allah, qala rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan balik kami ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihah, kami dah menjangkakan alangkah bagusnya ya Allah kalau dulu kami membuat amal kebajikan. Jadi tuan-tuan, kita kena sedar peluang yang datang kepada kita waktu ini, saat ini, gunakan sebaik mungkin untuk teruskan buat kebaikan, teruskan buat amal kebajikan. Saya ulang kembali, kita berhak untuk susun, untuk desain alam kubur kita, sama ada di taman syurga ataupun kawah neraka. Nakkan taman syurga, buatkan kebaikan demi kebaikan, buang perasaan dengki, buang perasaan hasad dan sebagainya. Hatta last kali tuan-tuan, nak tutup tazkirah pada tengah hari ini, apa jua yang berlaku kepada Sayyidina Osman bin Affan tuan-tuan, ketika beliau mendapat watikah pelantikan sebagai khalifah Islam yang ketiga. Selesai terima watikah, dia balik ke rumah dan dia baca Al-Quran. Surah yang kita hafal tuan-tuan, surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia jatuh pengsan. Saya pendekkan cerita seminit. Bila mana sahabat kejut, wahai Osman, kenapa kau pengsan? Apa kata dia? Alhaakumut takasur, segala kelalaian, segala kenikmatan, segala kebahagiaan kat dunia ini melalaikan kita semua. Maqabir, hatta zultumul maqabir, kita bawa sampai ke kubur nanti. Sebab itu kenang sungguh-sungguh ruang dan peluang yang ada untuk kebaikan. Buatlah kebaikan demi kebaikan. Usah pandang orang, usah petikaikan orang. Tengok kantung amalan kita sendiri. Teruskan beribadat kepada Allah. Perbanyakkan sedekah. Kita kira-kira masih boleh sedekah, boleh-boleh solat, boleh sedekah, infak dan sebagainya, boleh berzakat dan sebagainya. Teruskan lakukan kebaikan demi kebaikan, agar Allah ganjari kita dengan nikmat kebaikan di syurga nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi cukuplah perkongsian pada hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita berkaitan tentang pentingnya hidup di dunia ini untuk kita buat amal kebajikan, beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Teruskan beribadat kepada Allah agar Allah pandu kita ke arah kebaikan. Sekian daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.